Selamat datang ke channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan isu-isu semasa, dan sila tinggalkan pendapat anda di ruang komen. Ini hari pertama Anwar Ibrahim akan mula memikul tanggungjawab sebagai Perdana Menteri yang baru. PN akan main peranan semak dan imbang, kata Muhyiddin. Pengurusi PN Muhyiddin Yassin mengucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim atas pelantikan sebagai Perdana Menteri ke-10. Muhyiddin berkata, PN kini akan memainkan peranan semak dan imbang di Parlimen, sekaligus memberi gambaran gabungan itu tidak akan menerima tawaran untuk menyertai pentadbiran Anwar. Sementara itu, Setiausaha Agung PN, Hamzah Zainuddin, meminta sekutu dan penyokong mereka teruskan perjuangan dalam PN. Hamzah juga mengucapkan terima kasih kepada pengundi dan berkata keputusan pilihan raya menunjukkan gabungan itu diterima baik oleh rakyat Malaysia, terutamanya pengundi muda. PN memenangi 73 kursi, yang kedua terbanyak selepas PH yang memenangi 82 kursi. PN juga hanya tewas di satu kursi parlimen di Perlis, selain menyapu bersih Kedah, Terengganu, Kelantan, dan telah membentuk kerajaan negeri di negeri berkenaan. Dengan penyertaan gabungan rakyat Sabah GRS dalam kerajaan perpaduan, kekuatan kerajaan perpaduan kini mencecah 2/3, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Menurut Anwar, penyertaan secara rasmi GRS itu dimaklumkan sendiri oleh Ketua Menteri Sabah, Haji Jenor, kepadanya. Ini bermakna kekuatan induk kita, seperti yang diumumkan semalam, termasuklah GPS, sekarang GRS, yang menunjukkan bahwa kita sudah mencecah kekuatan 2/3 ahli parlimen yang akan memperkukuh kestabilan politik negara, katanya pada sidang media di Putrajaya hari ini. Dalam sidang media pertama selepas masuk pejabat sebagai Perdana Menteri, Anwar Ibrahim berkata keutamaannya adalah untuk menangani kenaikan harga dan kos sara hidup. Saya akan mengadakan pertemuan segera dengan jabatan atau agensi berkenaan dalam masa terdekat. Kalau mereka tidak keberatan, saya mohon mereka adakan pertemuan hujung minggu ini selewat-lewatnya Isnin. Saya faham Isnin hari cuti awam, tapi kalau mereka agak keberatan, maka saya boleh tangguhkan, katanya. Anwar berkata, dia percaya pegawai kerajaan akan melayan permintaannya kerana mereka memahami perkara yang mendesak. Sementara itu, Jabatan Perangkaan mendedahkan indeks harga pengguna bagi tahun lalu menunjukkan peningkatan umum sebanyak 4% berbanding Oktober tahun lalu. Kadar ini masih melepasi purata inflasi di Malaysia bagi tempoh Januari 2011 hingga Oktober 2022 2%, kata jabatan itu. Menurut jabatan itu lagi, inflasi bagi kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol meningkat 7,1%, lebih tinggi daripada yang dicatatkan pada bulan September. Transparency International Malaysia, TIM, menggesa kerajaan baru untuk memenuhi janji dalam manifestonya. TIM berkata janji itu perlu dipenuhi tanpa alasan. Penangguhan dan pusingan U termasuk untuk hal-hal yang tertangguh akibat kejatuhan pentadbiran PH pada Februari 2020, badan itu turut menggesa pelaksanaan reformasi anti rasuah utama tanpa penangguhan atau pengurangan. Antara langkah tersebut adalah mewartakan akta pendanaan politik. Yang kedua, memisahkan kedua pejabat peguam negara dengan pendakwa raya. Yang ketiga, pengisytiharan harta untuk semua wakil rakyat dan pegawai tinggi kerajaan. Yang terakhir, pelantikan ketua agensi dibuat oleh jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Kami mengalu-alukan episod baru dalam politik Malaysia kini. Namun, penjawat awam dan rakyat akan terus memerhati pencapaian kerajaan perpaduan dalam minggu dan bulan mendatang, kata badan itu. Sementara senarai reformasi itu termasuk dalam manifesto PH, tidak jelas sebanyak mana ia akan dilaksanakan memandangkan kerajaan juga terdiri daripada BN dan GPS.